An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Tirmidzi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Rawahu Tirmidzi. An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawm al-qiyamah tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'i asy-syams wa yuksa walidayhi hullatan la yakumu bihima ad-dunya fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu bi akhdhi walidikum al-Quran. Rawahu al-Hakim. Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya dan beramal dengannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan dengan satu mahkota yang diperbuat daripada cahaya yang sinarannya seumpama sinaran matahari. Kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan dua pakaian cantik yang nilainya tidak boleh ditandingi oleh seluruh dunia ini. Mereka akan bertanya, kenapa kami dipakaikan dengan pakaian ini? Mereka akan dijawab, sebagai balasan daripada pembacaan Al-Quran oleh anak kamu. An Muaz al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a al-Quran wa amila bima laysa fihi ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i asy-syamsi fi buyuti ad-dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadha. Rawahu Abu Dawud. Muaz al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, maka kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Kemudian jika matahari terbit dalam rumah kamu, maka cahaya matahari itu akan lebih hebat lagi. Maka demikianlah cahaya mahkota itu pun lebih hebat lagi. Lantaran itu, apakah jangkaan kamu terhadap orang yang dirinya sendiri beramal dengan Al-Quran? Yakni jika kedua-dua ibu bapa mendapat ganjaran sedemikian, maka ganjaran untuk orang yang melakukan sendiri amalan itu akan berkali ganda lebih hebat lagi. Rawahu Abu Dawud. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a al-Quran faqad istadraja an-nubuwah baina jambayhi ghayra annahu la yuha ilayhi la yanbaghi li sahibil Quran an yajida ma'a man wajad wa la yajhal ma'a man jahil wa fi jawfihi kalamullah. Rawahu al-Hakim. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah memasukkan ilmu kenabian ke dalam dadanya, cuma wahyu tidak disampaikan kepadanya. Tidak patut bagi seorang yang ada Al-Quran untuk marah terhadap orang-orang yang marah, dan tidak patut juga dia bertindak jahil terhadap orang yang berlaku jahil sedangkan kalamullah berada dalam dadanya. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilman, ilmun fil qalb fadhaka ilmun nafi' wa ilmun al-lisan fadhaka hujjatullah ala bani Adam. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ada dua bentuk. Pertama ialah ilmu yang menunjang dalam sanubari, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Kedua ialah ilmu yang hanya di lidah, yakni yang kosong daripada keikhlasan amalan, maka inilah ilmu yang merupakan dakwaan Allah SWT ke atas anak Adam bahawa dia ialah seorang yang bersalah. Jadi ilmu itu akan membuat dakwaan bahawa kenapa kamu tidak beramal walaupun kamu tahu. Dan alhamdulillah hadirin hadirat, kita telah dengar beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan Al-Quran, kelebihan membaca Al-Quran, kelebihan belajar dan kelebihan beramal dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma saddidna
min qawlin wa amalin wa niyatin. Sambungnya surah Baqarah. Surah Baqarah. Surah Baqarah muka surat 38. Ayat 183. Ayat 183. Surah Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat, sambung masuk ayat berkenaan dengan perintah puasa. Selepas datangkan ayat umur munazzamah, datangkan ayat sebagai panduan untuk atur kehidupan kita ni, orang mukmin, supaya ada peraturan, ada undang-undang, ada kanun bila berlaku perselisihan. Jadi undang-undang ni, kanun, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, tabiat manusia ni dia tidak dapat patuhi semata-mata undang-undang. Dia undang-undang ni dalam perintah Allah SWT, dia bersama dia tu mesti ada tarbiyah, ada tarbiyah. Sebab tu disebut datang umur munazzamah, datang umur muslihah.
Dan perintah-perintah Allah berkait dengan islah jiwa kita, islah hati kita. Sebab manusia hanya akan jadi betul bila jiwa dia molek. Undang-undang semata-mata molek secara mana, sepakat secara mana, kalau jiwa bermasalah, dia tak akan ikut. Dia tidak akan ikut. Tak akan ikut. Sebab tu undang-undang Islam ni molek dah, tapi dia rosak kerana penegak-penegak dia tu jiwa yang bermasalah, jiwa masalah. Dia tak boleh ikut. Dia tidak ada kekuatan. Tambah-tambah lagi bila undang itu berkait dengan perintah Allah. Lagilah musuh kita yang sebenar, syaitan iblis ni, lagilah usaha supaya jauhkan kita daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi rasa berat. Tak, lagi rasa berat. Sebab tu Allah SWT datangkan hukum begini. Jadi puasa ni sebagai tarbiyah, sebagai tazkiyah pada jiwa manusia. Pada bagaimanapun secara keseluruhan masih lagi ayat berkenaan dengan makanan, berkaitan dengan sumber yang halal, sumber yang halal. Jadi targhib untuk sumber yang halal pun dia ada kaitan dengan puasa, kaitan dengan puasa. Itu pun perkara besar juga. Jadi Allah Taala bagi tahu kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas orang sebelum kamu, seperti mana difardukan ke atas orang sebelum kamu, supaya kamu jadi hamba yang bertakwa. Supaya ni hikmah puasa Allah Taala sendiri bagi tahu. Hikmah puasa ni untuk menimbulkan takwa, untuk menzahirkan takwa dari diri kita pada Allah SWT. Patuh dia tunduk pada Allah SWT, rasa berhajat pada Allah SWT. Ini di antara hikmah puasa. Dia puasa ni amalan yang sudah lama dah, sebelum kita lagi Allah Taala beritahu. Difardukan ke atas umat ni puasa seperti mana difardukan ke atas umat sebelum. Mana umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat sebelum tu Nabi Daud, maklum ada puasa Nabi Daud. Jadi puasa ni sudah agama, sudah dah amalan ni pada umat-umat sebelum kita. Jadi bermula di Madinah ni, dan Allah SWT fardukan kepada orang Islam supaya berpuasa. Lama mana puasa? Ayyam ma'dudah, hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari apa dia? Lepas ni Allah Taala beritahu. Lepas ni. Tapi hari-hari ni tak, pilihan hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila faman kana minkum maridan, walau bagaimanapun sesiapa yang di kalangan kamu sakit, ini keuzuran bagi orang yang berpuasa untuk tidak berpuasa. Tapi Allah Taala kata bila kamu sakit, kamu tiba sakit yang menyebabkan kamu tidak mampu puasa lah. Bukan sakit dari sudut istilah sakit pening kepala ke, sakit kaki ke, dah itu dah sakit yang mana yang menyebabkan kita tak boleh nak meneruskan puasa, dah bahaya, bertambah sakit ke, baru boleh. Ataupun kita berada dalam keadaan safar, dalam musafir. Hal ni pun sama juga, bukan semata-mata safar tu sendiri, walaupun ada khilaf. Tapi kita tengok si ayat, kita tengok Allah Taala letak lagu mana. Maknanya puasa ni azimah ke rukhsah? Tak. Bila bulan Ramadan. Jadi Allah Taala kata bila kamu sakit, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia kena ganti puasa tu pada hari yang lain. Bila kamu sakit ataupun kamu musafir, bila kamu sakit ataupun kamu musafir, maka kamu kena ganti hari lain. Dan ayat ni menunjukkan kepada azimah. Tidak ada rukhsah. Dua kali ayat ni. Allah Taala datang kedua ayat berkaitan dengan puasa. Allah Taala ulang ayat selepas ni pun, man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kena ganti ni alamat kata dan azimah. Lepas tu kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu sakit semua sepakat dah. Sakit boleh bukaan. Cuma kena ganti hari lain. Musafir ni ulama khilaf. Kalau kita tengok hadis secara berasing,
Nabi perintah supaya buka. Kita tak ambil semua secara keseluruhan. Dia tak tengok siap cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berpendapat gitu. Sebab Nabi suruh buka. Tapi kalau kita perhati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kesimpulan kita boleh bagi tahu musafir ni bila boleh buka? Bila dia tidak mampu untuk meneruskan puasa. Mana kalau dia meneruskan puasa dalam keadaan musafir ni, susah kehidupan dia jadi. Tak. Maka dia boleh buka. Tapi kalau dia mampu, dia mampu, maka lebih afdal dia puasa. Dia keadaan dia gitu. Bukan semata-mata safar. Dia tengok keadaan safar tu lagu mana. Sama juga sakit. Bukan semata-mata sakit. Tak, sakit kaki. Tak, dia buat alasan sakit. Orang tak nak kata sakit. Tak, sakit yang mana kalau dia meneruskan puasa tu, sakit dia betul. Atau kehidupan dia jadi susah. Tak. Jadi safar pun begitu juga. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sini. Nabi puasa ketika safar. Dan hadis kata dalam Muslim, dalam Sahih, yang mana Nabi minum depan para sahabat. Minum depan para sahabat. Nabi minum bila? Satu Nabi puasa, pagi tu Nabi puasa. Nabi minum tu lepas asar. Lepas asar baru tengok sahabat. Tengok sahabat ramai, susah. Kerana terlampau dahaga, musim panas, dalam musafir lagi. Bila sahabat tahu Nabi puasa, jadi sahabat cuba ikut juga lagu-lagu mana. Sebahagiannya ada pesan. Sifat sahabat kan, tanya, buka anakmu. Dia katanya, Nabi lagu mana? Semua katanya Nabi. Jadi Nabi SAW, kerana keadaan para sahabat, Nabi pun naik atas unta minum. Tak, ramai-ramai belakang. Sebab kerana memandangkan keadaan para sahabat. Sebab tu ada dalam safar lain, Abu Hurairah bagi tahu ataupun Ibnu Abbas bagi tahu, semua sahabat buka belakang kecuali Nabi dengan Abdullah bin Rawahah. Jadi bila keadaan sahabat faham maka Nabi meneruskan puasa. Dia mana boleh ikut, macam Abdullah bin Rawahah dia boleh ikut, dia teruskan. Jadi dia ada dua orang lain buka belakang dah. Dan mereka buka tu kerana tak tahan. Kerana tidak ada kekuatan dah. Jadi mana ada kekuatan dia puasa. Dan Nabi bila buka pun lepas asar buka. Bukan kata pagi hari lagi. Pagi hari buat nasi goreng dah. Sebab kita musafir kan. Pagi. Tak ada. Dia bukan lagu tu. Kalau bulan Ramadan, walaupun safar pun, tak ada Nabi safar bulan Ramadan. Dah. Pagi hari tu breakfast dah. Ke pagi lalu. Wah, tidak. Dia cuba wujudkan suasana bulan Ramadan. Walaupun dalam safar. Tak. Cukuplah dalil Nabi SAW. Kalau buka kata Nabi buka, kata Nabi buka bila Nabi buka? Pagi hari ya. Dah. Puasa baru dia buka. Mana cuba tunjuk kepada umat ni kadar kemampuan dia. Kadar kemampuan. Selepas itulah baru kita dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat dalam safar dia. Jadi ada sebahagian buka, ada sebahagian tak buka. Jadi sebahagian mana tidak ada kemampuan, maka dia buka. Sebahagian ada kemampuan, dia teruskan puasa. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini yang berlaku di kalangan para sahabat. Jadi kita selesai. Jadi tak ada isu. Jadi keadaan dia maknanya siapa dia boleh buka ni? Bila dia safar dia tu mengganggu urusan dia, maka dia boleh buka. Safar ni Allah Taala bagi rukhsah dia. Dia safar ni dia buka puasa ni dia bukan seperti mana semaya qasar. Semaya qasar ni molek semaya qasar daripada semaya tamam. Tu sabit dah. Jadi kalau safar ni molek buka ke molek tak buka? Molek meneruskan puasa lebih afdal kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, molek buka lah. Sebab rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala boleh. Kalau mana buka dah pun, sebab kita kata dia bukan rukhsah. Kalau rukhsah kan, kalau tak sakit kan, pakai tak ada qada, rukhsah daripada Allah Taala. Orang sakit kan, tapi tidak kan. Nak ayat puasa bulan Ramadan ni azimah. Tak, walaupun sudah ada rukhsah kerana terlalu sakit tak boleh meneruskan puasa, kalau dia buka pun dia kena ganti hari lain. Ni pun ada syuur ke mana lagu-lagu mana kena puasa semula. Dia menunjukkan ayat azimah. Tak. Jadi Allah Taala kata mana buka kerana sakit ataupun kerana safar, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia kena ganti mengikut bilangan hari ditinggalkan pada hari yang lain. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini banyak iskal ayat ini. Dan kepada orang yang mana wa 'alal ladzina yutiqunahu,
perkataan kalimah yutiquna usah iskal. Yang kedua dhamma hu tu mana? Ini pun iskal juga. Jadi jumhur biasa kita dengar kepada mereka yang mana yang mampu puasa, yang mampu, hu tu kembali pada siam. Itu kebanyakan mufassir, kebanyakan ahli tafsir. Kepada mereka yang mana mampu puasa, tapi mampu dari sudut apa dia? Mampu dengan susah payah. Itu yang dikatakan. Yutiku maknanya ataqa yutiku. Kalau taqa yatiku dengan makna mampu, tapi kalau tambah alih macam kalimah ni ataqa yutiku, makna boleh dengan susah payah. Boleh dengan susah payah. Tak. Maka dia boleh tak puasa. Sesiapa yang mana Allah Taala bagi tahu kepada mereka yang mana boleh puasa tapi dengan terlampau susah payah, maka dia boleh buka. Dia boleh buka. Boleh buka. Tapi dia kena bayar fidyah. Dia kena bayar fidyah bagi makan pada orang miskin. Bagi makan pada orang miskin. Itu pertama. Ini riwayat yang sampai pada kita lah. Dan ini dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kita kata tak sabit ke? Tak sabit daripada itu. Tak ada riwayat benar-benar daripada Ibnu Abbas. Yang kedua mereka kata, ni semua mufassir bagi tahu. Mereka kata peringkat awal bila turun kefarduan puasa ni, Allah Taala bagi pilihan. Bagi pilihan. Dengan maksud kepada mereka yang mana mampu puasa, dia diberi pilihan sama ada nak meneruskan puasa ataupun bayar fidyah. Ini kaum mana siapa yang mampu puasa pada peringkat awal, dia boleh nak menerus, dia sihat, dia boleh puasa. Tapi dia tak sihat puasa. Tapi kalau dia tak sihat puasa, dia boleh puasa, dia kena bayar fidyah. Apa dia? Ini pun pendapat juga. Tapi kata Ibnu Jari dalam kitab At-Tabari, dia beritahu ni dia berpendapat gitulah. Cuma dia kata ni mansuh lah. Dia kata ni mansuh. Mansuh dengan ayat selepas ni. Mansuh dengan ayat Syahrul Ramadan, ayat 185. Ayat selepas dia. Dia kata mansuh. Maknanya ayat ni Allah SWT bagi pilihan. Allah Ta'ala bagi pilihan. Mana peringkat awal puasa ni mudah. Puasa mudah ni. Tak. Maknanya satu orang yang boleh puasa tapi tak siap puasa, kali tapi tak siap, dia kena bayar fidyah. Bayar fidyah. Walau bagaimanapun kalau dia puasa itu lebih baik. Tak, puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Hak ni semua kita tak tenang belakang. Hak pertama pun kita tak tenang. Tak. Wa alal ladina utiku, orang yang mana kata kepada orang yang mana mampu puasa dengan susah payah, dia tak perlu puasa siapa. Tak. Dia kata bahasa Arab kalau taqa yatiku dengan makna mampu, tapi kalau tambah hamzah dia jadi tidak mampu, melainkan dengan susah payah. Itu. Kita perhati dalam mu'jam semua, tak ada pun, tak ada ahli bahasa Arab yang mana kata gitu. Mana dari sudut bahasa tak ada lagu tu. Ditambah lagi bila kita tengok percakapan Nabi SAW, hadis-hadis Nabi yang Nabi guna kalimah taqayatiku ataupun atayutiku. Nabi guna, Abu Bakar guna, Sayyidina Umar guna. Semua dengan makna mampu belaka. Mana kalimah mampu belaka? Kalimah ni mana? Kepada mereka yang mampu. Kepada mereka yang mampu. Tak, kepada mereka. Mana kalau kita terjemah secara zahir bahasa tu, pendapat kedua lah. Mana mampu puasa, dia boleh diberi pilihan. Tak. Nabi bagi tahu pada para sahabat kan. Nabi larang pada para sahabat, iyyakum wal wisal. Nabi kata, jangan sekali-kali kamu puasa wisal. Pada para sahabat mula dia tahu Nabi selalu puasa wisal. Puasa wisal ke mana? Nabi puasa tak bukaan. Puasa Nabi ni khususiat Nabi. Ataupun ini khusus untuk Nabi lah. Ataupun orang yang mana mampu lagu ni. Tak. Puasa wisal ni maknanya puasa tak bukaan. Puasa tak bukaan. Sehari, 2 hari tak buka. Tak bukaan. Sebab tu dia ada hikmah juga sebenarnya untuk puasa, sebenarnya untuk rasa lapar. Untuk rasa lapar. Lapar tu memang perlu. Jadi Nabi tegur para sahabat. Nabi kata, iyyakum wal wisal. Jangan sekali-kali kamu berpuasa wisal. Nabi larang. Jadi sahabat tanya, Rasulullah, kamu tu? Tak.
Nabi kata, aku ni dalam tidur aku, Allah tak nak bagi aku makan, Allah tak nak bagi aku kekuatan. Mana Nabi beritahu Allah tak nak bagi aku makan, Allah tak nak bagi aku minum. Mana Allah tak nak bagi pada Nabi kekuatan gitu. Allah tak nak bagi kekuatan. Nabi kata, maka faf'alu ma taqata lakum, dalam riwayat lain. Faf'alu ma tatiqun, dalam riwayat. Nabi kata, buatlah mengikut kemampuan kamu. Buatlah mengikut kekuatan yang ada pada kamu. Jadi Nabi guna tatiqun. Kalimah tatiqun. Umar radhiyallahu anhu bila targhib para sahabat supaya ihtimal tentang azal, kelebihan azal ni, Sayyidina Umar bagi tahu, kalau tidak kerana khilafah ni, kalau tidak kerana aku ni pegang khilafah, pegang jadi amir, jadi pemimpin ni, nasaya lau kata Sayyidina Umar kata, lau atiq, kalau aku mampu bersama khilafah ni azan, Allah la azantu. Aku akan jadi muazzin juga, kelebihan muazzin. Bebuk nak jadi muazzin. Hatta Sayyidina Umar pun bagi tahu, kalau aku mampu untuk gabung di antara khilafah dengan azan ni, aku akan azan juga. Aku akan azan juga. Mana Sayyidina Umar guna atiku juga. Dari orang Arab pun tak pernah ada dalam bahasa Arab penggunaan dia, baik dalam syair mereka, baik dalam percakapan Nabi daripada sahabat ni, mereka makna taqa yatiku ni makna mampu sebenarnya. Seperti zahir ni. Tapi mungkin dari sudut saraf kan, dia memanglah ada sebahagian bahasa Arab ni kalau ditambahkan hamzah dia akan hilang makna tu. Tapi itu tak hilang juga makna dia bagi tahu siapa dia mampu, tapi dalam keadaan susah payah tak hilang juga mampu tu. Ada kemampuan juga. Jadi tak boleh nak pusing sebenarnya. Susah juga. Itu pertama kalimah tu. Makna mampu. Yang kedua dhamma tu. Yutiqunahu tu, yutiqun. Hu tu kembali pada agama. Jumhur ulama masih bagi tahu hu kembali pada puasa. Kembali pada puasa. Dan ada juga ahli bahasa, lughah, jassas. Dan hak ni pun Ibnu Aqil pun setuju. Berkenaan dengan agama dia. Bila kata makna yutiqu tu, dhamma tu kembali pada ta'am, pada fidyah. Fidyah tu ta'am. Fidyah tu ta'am. Ni jadi iskal sikit. Kalau kita makna puasa tu biasa, tapi ada kata dhammahu ni kembali pada kepada ta'am lah. Kalau sini fidyah, tapi orang kata fidyah muannas, hu muzakkar, tak ada masalah ni. Dalam bahasa Arab tak ada masalah. Kalau makna mustaqim, tak seperti mana ayat sebelum ni kan. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alladhina yubaddiluna. Faman baddalahu tu berkenaan dengan wasiat, hu tu kembali pada wasiat. Wasiat ba'da ma sami'ahu. Jadi muzakkar muannas ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak. Dia boleh. Dia tapi hok ni makna kemah sekali sebenarnya. Tak. Yutiqunahu dengan makna apa dia? Siapa dia mampu bagi makan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ni kepada mereka yang ada kemampuan. Tambah-tambah lagi hadirin hadirat bila ala sini wa 'alal ladzina. Ala tambah yatiqu lagilah dia gabungkan mana ada unsur kekuatan, ada unsur kemampuan yang sangat tinggi. Allah Taala targhib kepada hamba. Tak, kepada mereka yang mana benar-benar ada kemampuan. Kemampuan apa dia? Bagi makan. Tak, bagi makan. Maka fidyatun ta'am, maka bagilah makan pada orang miskin walaupun seorang, kita kata. Bagilah makan dalam bulan Ramadan. Jadi ayat ni sebenarnya nak kecek sebenarnya bukan berkenaan dengan orang yang mana tidak ada kemampuan puasa, dia boleh buka ataupun dia diberi pilihan sama ada dia. Tak ada. Ayat ni sebenarnya berkenaan targhib kepada orang yang mana ada kemampuan. Ada kemampuan apa? Dari sudut keuangan dia untuk selain daripada dia puasa, dia jamu makan pada orang miskin. Paling kurang pun seorang. Sebab kelebihan yang sangat besar dalam bulan Ramadan. Apatah bila kita gabungkan dengan hadis-hadis Nabi, dia juga dengan sifat Nabi sendiri. Nabi SAW bagi tahu, okay, bulan ni bulan muasa, boleh bantu orang miskin. Tak, boleh bagi jamu orang buka puasa. Dan Nabi SAW sendiri berubah. Bila masuk bulan Ramadan kan, Nabi jadi lebih pemurah lagi. Lebih pemurah lagi. Sebab apa? Dengan ayat-ayat begini. Dengan ayat-ayat begini. Jadi Allah Ta'ala bagi tu kepada mereka yang mana ada kemampuan untuk bagi makan. Jadi yutiqunahu kembali pada ta'am.
Tak. Siapa dia ada kemampuan untuk bagi makan, maka fafidiyatun ta'am miskin. Maka bagilah makan pada orang miskin. Pada bulan Ramadan ni. Bagi makan pada miskin buka puasa lah. Tapi faman tatawwa khairan fa huwa khairan. Siapa dia nak buat dengan suka rela, maka ni lebih molek lagi. Tapi ingat walau bagaimanapun wa antasumu khairun lakum, puasa itu lebih baik lagi. Jangan sampai kamu ingat dekat kamu jaga makan lebih baik daripada puasa. Tak, tetap puasa tu lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dia ni kita buat hati semua. Dari sudut ambah ni kita buat hati sekali. Sebab apa? Sebab riwayat kata peringkat pertama puasa ni diberi pilihan, boleh puasa boleh tak kena. Sebab tak ada riwayat sebenarnya gitu sebenarnya. Tak. Mana sahabat diberi pilihan. Diberi pilihan. Apatah lagi bila kita baca ayat lepas ni kan dia bercanggah pula. Dia jadi kontradik dengan ayat uhilla lakum lailatas siyam. Situ pula gambar puasa ni syadid. Ni pula lama sebenarnya. Mana peringkat awal puasa diberi tahu pada kita, sahabat-sahabat diberi pilihan. Kalau mana nak puasa dia boleh puasa, kalau mana tak boleh puasa dia kena bayar fidyah. Mudah gitu. Tidak. Sedangkan ayat tu kutiba alaikumus siyam. Difardu ke kata kamu gitu. Tiba-tiba difardu, tiba-tiba pilih. Tak sama. Lepas tu ayat takkid pula lepas ni syahrul Ramadan. Jadi pendapat itu tidak kena. Dia bercanggah dengan uslub siap Quran. Jadi kita nak takwil lagu mana? Paling kita rasa tenang sikit. Yutiku ni mampu. Siapa yang ada kemampuan. Kemampuan dari sudut mana? Dari sudut keuangan. Maka dia jamu makan. Target jamu makan dalam bulan Ramadan. Walau bagaimanapun jangan sampai peringkat dia faham bahawa jamu makan lebih utama daripada puasa. Tidak. Wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik lagi. Asalnya puasa. In kuntum, sekiranya kamu tahu. Tahu apa tentang kelebihan puasa. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah Taala bagi tahu. Bulan Ramadan, yang dipanggil bulan Ramadan, yang mana diturunkan padanya Quran. Sebab tu dia jadi bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Semua ni kalau kita perhati kemuliaan kan, dia berkait dengan Quran belakang. Tak. Nabi Jibril, tak. Allah Taala panggil Ruhul Amin kan, nazala bihi. Allah Taala sebut Quran yang menurunkan Quran siapa? Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Quran juga kemuliaannya. Dan bila Quran turun pada bulan tu jadi mulia. Bila Quran turun pada malam tu jadi mulia. Lailatul Qadar. Dia semua kait Quran. Semua berkait dengan Quran. Sebab tu Allah Taala suruh kita faham, bila manusia ni ada hubungan dengan Quran, dia akan jadi mulia. Pakih dia ada. Sebab tu kita kena usaha amkan Quran ni biar masuk dalam hati-hati semua orang Islam. Semua orang Islam. Seperti mana Quran ni telah masuk dalam hati para sahabat. Jadi Allah Taala bagi tahu syahrul Ramadan. Bulan Ramadan ialah bulan yang mana diturun padanya Al-Quran. Dan Quran ni gambarnya hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia, bukan orang Islam. Tak. Bukan orang mukmin semata, pada semua manusia. Orang mukmin untuk jadi muttaqin, orang munafik untuk hilangkan nifak dia, orang kafir untuk hilangkan kekufuran. Quran belakang. Tak, Quran ni sebagai petunjuk belakang. Dan bayyinatin, penjelasan dalam ni berupa petunjuk dan juga wal furqan, membezakan di antara hak dengan batil. Maka sekali lagi tengok, faman syahida minkum syahra, siapa dia menyaksikan di kalangan kamu bulan ni, anak bulan lah. Faman syahida minkum syahra, siapa dia menyaksikan anak bulan pada bulan ni, maka hendaklah dia puasa. Hendaklah dia puasa. Sekali waman kana marid, siapa dia sakit ataupun musafir dan menyebabkan dia tak boleh meneruskan puasa, maka dia kena ganti hari yang lain. Lepas tu yuridullahu bikumul yusra. Allah Taala kata, Allah Taala bagi tahu ni untuk memudahkan kamu. Sebab tu kita kata dia bukan apa dia? Rukhsah semata-mata. Dia azimah. Allah Taala ulang kali-kali, 2 kali. Tak. Cuma Allah Taala bagi tahu. Allah Taala bagi tak, bila orang mana ada dalam keadaan kesempitan, kesusahan, sakit ataupun musafir, maka dia boleh buka. Rafa'ul haraj. Sebab Allah Taala ingin memudahkan kamu. Allah Taala tidak ingin menyusahkan kamu. Tapi bila selesai belaka tu, walitu kamilul iddah. Tak. Kalau nampak anak bulan, Nabi dalam hadis kan Nabi beritahu puasa ni bila kamu lihat anak bulan puasa. Bila kamu lihat anak bulan pula bulan Syawal, maka buka. Tak.
Tapi kalau tak dapat lihat kerana ujian, kerana awal, mendung, maka Nabi kata lengkapkan, cukupkan bilangan 30 hari. Hani walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan hari. Sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan itu. Bila sempurna tu, walitukabbirullah, hendaklah membesarkan Allah SWT. Takbir. Bila masuk Syawal, takbir. Perbanyakkan takbir pada Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bahawa dia takbir ni atas dasar apa? Tengok Allah Taala ajar kita. Membesarkan Allah Taala ala ma hadakum. Kerana Allah Taala telah bagi hidayah pada kamu. Dia supaya kamu jadi hamba yang bersyukur. Kemudian dalam bulan ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ayat ni tak? Tengah-tengah Allah Taala datang ayat doa. Sebelum puasa, tetap puasa, selepas ni tetap puasa lagi, tengah-tengah ayat wa idza sa'alaka ibadi. Jadi ayat ni dia sebenarnya daripada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ataupun daripada Fatihah lagi, kemudian Baqarah sampai ni Quran ni dia sudah menimbulkan syauq pada Allah SWT, hani, rindu pada Allah SWT. Dia bina dah cerita tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, inna fi khalqis samawati, mula dah. Kemudian cerita tentang bulan Ramadan dan Quran lagi secara keseluruhannya. Ini menyebabkan orang mukmin ni mula dah rasa timbul gapo dia nak bina hubungan dengan Allah dengan sebenar-benar, dengan sungguh-sungguhnya, sehingga tertanya-tanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala bagi wa idza bila hamba aku tanya kamu wahai Muhammad tentang aku, tengok bagaimana Allah Taala nak redha pada saya, bagaimana nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan apa Allah Taala paling suka pada saya. Mula-mula ni sudah timbul kan? Dan mula dah sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan ayat-ayat Quran ni menyebabkan satu orang timbul perasaan ni, maka Allah Taala gambar kepada kita, bila hamba aku tanya kamu tentang aku wahai Muhammad, maka fa inni qarib. Biasanya kul, katakanlah wahai Muhammad, ni Allah Taala sendiri ambil tanggungjawab untuk jawab lain. Biasanya gitu dalam Quran, bila hamba aku tanya maka katakanlah nida fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat hampir. Allah Taala sangat hampir dengan kita. Allah Taala tahu keadaan kita, Allah Taala tahu apa ada dalam dada kita. Ayat-ayat untuk kita rasa puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan terima doa orang yang berdoa bila dia berdoa. Tengok, sebut doa. Allah Taala suruh kita berdoa pada dia, suruh kita merintih pada dia, suruh kita merayu pada dia, suruh kita merayu. Dan ini cara takarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perkara ni kena latih doa panjang-panjang lama-lama pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat inabah, bermula dengan inabah, maksud jalla ya Allah, bukan nak angkat tangan atas sejadah. Masa kita duduk sentiasa merintih pada Allah Subhanahu. Seperti mana Nabi Musa kan, tak ada rakyat kisah Nabi Musa kan, masa lagi daripada Firaun tu, lagu mana keadaan Nabi Musa? Sentiasa berdoa, minta dengan Allah Subhanahu. Allah Taala ni inabah, sifat ni menyebabkan Allah Taala bimbing satu orang tu. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshud. Maka oleh kerana itu wahai hamba, maka falyastajibu li, sahurlah suruh aku, taatlah perintah aku. Falyastajibu li, maka tulah taatlah kamu pada aku. Gapo aku suruh tu maka terimalah. Lepas tu berimanlah dengan aku dengan sesungguhnya, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Mudah-mudahan. Ini syarat dia. Ini syaratnya. Bayangkan ayat Nisa ni Allah Taala tengah sama semula ayat puasa. Ayat puasa. Uhilla lakum lailatas siyam min rafas ila nisaikum. Ini ayat. Ayat ni pun iskal dengan asbabun nuzul. Kita tengok terjemahan dulu. Allah Taala bagi dihalalkan untuk kamu pada malam Ramadan ni. Gapo dia? Ar-rafathu ila nisaikum. Untuk kamu bersama dengan isteri kamu. Untuk kamu bersama dengan isteri kamu. Bersama gapo dia? Jima'lah. Ar-rafath. Allah Taala direct lain. Untuk bersama dengan isteri kamu. Sebab apa? Mereka itu pakaian kamu, dan kamu ni pakaian untuk mereka. Pakaian untuk mereka. Sebab apa? Alimallahu, Allah Taala tahu bahawa kamu tak dapat menahan diri kamu sebenarnya. Dan kalau Allah SWT haram kan, pada waktu malam bersama dengan isteri kamu ni, kamu tidak dapat menahan diri. Ini biasa terjemahan biasa. Biasa. Lalu Allah Taala terima taubat kamu, dan Allah Taala maafkan kamu dengan perbuatan kamu sebelum ni. Gapo dia ni ayat ni? Ayat ni dikatakan riwayat-riwayat. Sebenarnya riwayat-riwayat gini dia sama ada silap faham. Sahabat tidak bermaksud kayak gini. Cuma ulama-ulama kemudian tu buat kesimpulan gini.
mereka mengatakan bahawa peringkat awal puasa, peringkat awal puasa, bila masuk je buka puasa, kalau sahabat, kalau tidur je, maka bila bangun tidur tu, hari dah makan dan minum, hari dah sentuh isteri. Itu peringkat awal puasa. Atau kita kata bercanggah dengan ayat sebelum ni riwayat bagi tahu puasa ni kalau siapa dia mampu, sihat, dia nak puasa boleh, tak puasa boleh. Gitu pula. Tiba-tiba ayat ni menggambar kepada kita keadaan para sahabat radhiyallahu anhu. Peringkat awal puasa ni, mereka meneruskan puasa. Bila masuk waktu buka puasa, mereka makan dan minum. Kemudian kalau mereka rehat, letih kan, tidur je. Lepas tu kalau bangun sedar tu tak boleh makan dah, tak boleh minum dah. Tidur rehat lepas maghrib sekejap, rehat nerah sekejap tu, maka puasa kena mula daripada isyak tu. Siapa akan isyak pula tu? Itu dikatakan kepada kita sebenarnya tak ada kan. Sebenarnya tidak dia fardu, tak ada syariat kita, tak ada. Tak pernah ada. Kalau ada, siapa dah riwayat daripada Nabi? Tak ada. Itu semua asbabun nuzul daripada perkataan riwayat-riwayat yang mana ada dah ucapan para sahabat seperti mana Muaz bin Jabal, seperti mana Abu Hurairah, seperti mana Ibnu Abbas. Tapi sebenarnya mereka bercakap di sudut lain. Di sudut lain sebenarnya. Dan Allah Ta'ala tegur para sahabat. Allah Ta'ala tegur para sahabat. Sebenarnya ucapan yang diucapkan oleh Muaz, oleh Ibnu Abbas, sebenarnya mereka bagi tahu kami, para sahabat, mereka kata, para sahabat ni mereka bila puasa, kemudian bila masuk waktu buka puasa, mereka akan makan dan akan minum. Akan makan dan akan minum. Dan kalau mereka tertidur, maka mereka bila bangun tidur, mereka tak makan dah, tak minum dah. Mereka tak setuh dah isteri mereka. Mana Muaz bin Jabal, Ibnu Abbas menggambarkan suasana puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana oleh kerana para sahabat ni bagi tumpuan pada kitab Allah, pada Quran, pada amalan yang begitu banyak dalam bulan Ramadan ni kan. Sehingga mereka ni kebanyakan masa mereka dihabiskan dengan kitab Allah. Jadi mereka ni hanya makan minum. Bila masuk waktu buka, mereka akan makan, mereka akan minum. Kemudian bila mereka rehat, mereka bangun kan, mereka tak akan makan dah, tak cara makan minum dah. Mereka akan tu banyakkan amalan-amalan, baca Quran, sembahyang. Siapa mereka duduk puasa, siapa kau buka puasa pula. Jadi tu sebenarnya dia bukan menggambarkan benda tu haram, tidak. Tapi kerana sahabat ni sudah ditarbiah oleh Nabi 13 tahun di Mekah, lepas di Madinah bertahun-tahun, baru turun puasa ni. Jadi mereka bila bagi tahu tentang kelebihan bulan Ramadan ni, mereka anggap bulan Ramadan ni suci sesuci-sucinya. Mula mereka ada kefahaman bahawa khususnya pada waktu malam ni tak layak kita bersama dengan isteri ni. Mana bersama dengan isteri walaupun halal dia kira mencemarkan kesucian bulan Ramadan ni. Jadi mereka banyak habiskan masa dengan ibadat, dengan tilawah, dengan sembahyang malam. Ini perasaan sebahagian para sahabat, kita bagi tahu. Sebab tu Allah Ta'ala turun ayat Quran. Tak siwi jadi umat ni umat rahbaniyah. Tak siwi jadi umat seperti kepada dia tak ada dalam agama kita. Kepada lagu mana kita syauq dengan zikir, kita syauq dengan zikrullah, kita syauq dengan Quran, dengan ibadat, tapi tidak menjadikan umat ni umat rahbaniyah. Umat ni umat da'iyah, umat da'i, umat yang bergerak. Bukan umat yang mana duduk dalam bilik zikir, tidak, bukan begitu. Jadi benda ni kan oleh kerana ialah bulan lain kita aktif, tapi bulan Ramadan ni nak jadi bila tentang kelebihan Quran, tentang kelebihan ni, jadi nak tumpu sampai tak secara ke dunia, tak secara ke isteri, tak secara pada keluarga, nak tumpu pada ibadat-ibadatnya. Tidak. Tengok Allah Ta'ala turun ayat uhilla lakum. Ayat ni pun mereka iskal uhilla lakum. Ni Allah Ta'ala kata halal, dihalal kepada kamu. Maknanya sebelum ni haram. Tu di antara iskal juga. Dihalalkan untuk kamu pada malam. Maknanya sebelum ni haram dia kata. Tak juga. Tengok dalam Quran banyak kan. Uhilla lakumus sayd. Allah Taala dihalal kepada kamu untuk berburu. Ada binatang laut. Uhillat lakumul an'am. Dihalal pada kamu binatang al-an'am. Mana sebelum ni tak haram pun. Banyak dalam Quran banyak ayat gini. Boleh kita kumpul lebih kurang 5 dah. Berkenaan Allah Taala mulakan dengan uhillat. Tak. Yang mana sebelum ni tidak ada pengharaman pun. Ni pun sama juga. Allah Taala tidak pernah mengharam pun para sahabat daripada sentuh isteri pada waktu malam. Tak pernah mengharam. Cuma sebahagiannya rasa kerana kesucian bulan ni kan, dengan kelebihan yang begitu tinggi ni, mereka rasa bulan ni malam bulan Ramadan tak layak bersama dengan isteri.
Tak. Bulan ni hanya rajak kita qiyam je, sembahyang malam, kita beribadat pada Allah SWT. Tak ada setuh isteri, tak ada setuh apa. Dia mari ke umat ni pun, kemudian pun kalau kita cerita tentang kelebihan semua kan dah. Dia mari dia lepas lah, iktikaf sebulan. Iktikaf sebulan, buat apa lagi di rumah. Bulan Ramadan ni cemar di rumah. Tak. Kita kena dia mari kerana kesucian. Dan benda ni sesuai dengan sifat sahabat sebenarnya. Sahabat kan dari sudut buat ibadat, dari sudut ni dia lebih cenderung. Dia perlu datangkan ayat untuk betul dari sudut ni. Bukan seperti mana riwayat bagi tahu sahabat ni. Allah menggambarkan ke mana? Sebab riwayat peringkat awal gambarkan sahabat diberi pilihan. Nak puasa boleh, tak puasa boleh. Tak ada lagu tu. Ataupun menggambarkan sahabat ni tak. Sebenarnya pada waktu malam tak boleh sentuh bini. Ada kalau tidur dah. Mungkin dia pagi hijau. Dia gambarkan sahabat ni supaya kita tak. Ambil hijau, lepas tu buka puasa, lepas tu tidur. Dia tidur tak boleh sentuh bini. Lepas tu dia cari jalan lagu mana ni. Gerai kau bini pula tak. Tak, jalan. Sahabat ke. Sahabat bukan lagu ni. Tak, bukan orang lagu ni. Tentu dah. Tak. Ni orang mana tak. Kalau sahabat ni tahu ni perintah Allah, ni sunnah Nabi gini ke tak. Sahabat ni jauh daripada kita. Mereka diuji berat lagi. Mereka diuji dengan berat lagi. Bawa lagu ni tak ada apa pada sahabat ni. Tapi Allah SWT tetap nak bina umat ni bukan dengan perasaan gini, bukan dengan rasa gini. Agama bukan dibina atas dasar rasa. Rasa molek. Oleh kerana bulan Ramadan ni bulan suci, bulan patut ibadat, bulan patut kita habiskan dengan Quran, kita qiyamul lail, maka kita kena lagu ni tidak. Allah nak bagi betul. Allah nak bagi tahu uhilla lakumusiyam. Dihalalkan kepada kamu pada bulan Ramadan, pada malam puasa tu, arrafasu ila nisa, untuk bersama dengan isteri kamu. Untuk bersama. Targhib pula targhib ni ayat targhib ni. Tak, apa perlu targhib lagu ni? Sebab sahabat sebagai nasi. Sebagai fikir bulan Ramadan ni patut kita tawajuh pada Allah sebulan. Jadi Allah Taala tu ayat targhib para sahabat bagi tahu bulan Ramadan ni pada waktu malam kamu boleh bersama dengan isteri kamu. Sebab apa? Hunna libasun lakum. Mereka tu pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhdan. Allah Taala tahu kamu khianat sebelum ni. Khianat di sudut mana ni? Kamu khianat di sudut taksis tu khianat agama ni. Kamu faham benda tu macam seolah-olah tak kata haram pun macam benda tu haram. Tu khianat. Nah, Allah Taala tidak fardukan lagu tu, kamu je mula berpendapat, berperasaan gitu. Dah, oleh kerana kamu faham bahawa bulan ni terlampau suci. Allah dah bagi tahu. Allah Taala tahu kamu mula merasakan bahawa dengan setuh isteri ni benda tak molek. Mata Allah Taala agama kuntum takhtanuna anfusakum. Kamu telah mengkhianati diri kamu. Sebenarnya hak diri kamu tu. Kamu tak sibuk bagi pada diri kamu. Dengan beranggap bahawa benda tu tak boleh. Kerana tak boleh bukan haram lain, kerana kamu sangka bulan ni terlampau suci. Lalu fataba alaikum ma'afakum. Allah Taala terima kesilapan kamu, taubat kamu, dan Allah Taala maafkan kamu. Maka sekarang ni tengok, suruh kan ni pula ni, suruh lagi. Fal'an, sekarang ni basyiruhunna. Bersamalah dengan isteri kamu, tidurlah bersama dengan isteri kamu. Tengok, suruh pula. Kemudian wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang Allah Taala bagi pada kamu. Nah, dengan kamu bersama dengan isteri kamu pada malam bulan Ramadan ni, mudah-mudahan Allah Taala bagi anak pada kamu. Tengok. Tarik gitu mau. Berapa ayat tarik gini? Sebab sahabat tak sah ni. Kalau nak dah tak perlu kecil banyak dah. Quran ni memang Allah Taala memang gitu. Mana bila nampak benda tu tak sah kan? Tak baru datang ayat ni. Kalau benda sesuai dah. Allah Taala tak catch kan. Dan bila Quran sebut lagu ni sampai suruh targhib kita supaya bersama ni, kerana ada kefahaman tu. Ada kefahaman tak sah bersama dengan isteri. Dan ni bahaya hak ni. Bidah masuk kan ni. Kerosakan agama sebenarnya kan ni. Tak seperti mana kepada Bani Israel di kalangan Nasara, di kalangan Kristian. Mereka mula reka-reka ibadat, duduk sore, tak boleh nikah, tak boleh gini, macam-macam. Tak, rahbaniyah. Sebab tu dilarang. Sebab tu Allah SWT bina umat ni, umat yang kemah. Tak, umat yang kemah. Maka Allah dah kata bersamalah dengan isteri kamu, gauilah isteri kamu. Dia carilah apa yang Allah SWT bagi untuk kamu. Kemudian wakulu washrabu. Ni makan pula. Nak kau faham agak makan boleh masa buka tu ya. Kau buka apa tu gak? Makan buku apa kau malam buku juga. Nak ibadat. Allah kata makan dan minum. Makan dan minumlah sehingga hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ni ayat. Makan dan minumlah Allah Taala kata sehingga bila?
sehingga jelas. Tengok, yatabayyan sehingga jelas. Dalam qiraat lain, hatta yatathabbata lakum, sehingga sabit ni, sehingga jelas lakum. Jelas gambar dia, benar garis hitam dengan garis putih. Minal khaytil aswadi minal fajr. Allah kata sehingga jelas kamu kan benar putih dengan benar hitam. Khaytu ataupun garis putih dengan garis hitam, itulah. Allah telah bagi tahu makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu gambar dia khaytul abyad. Garis putih dengan garis putih gambar dia. Nabi bagi tahu dalam hadis. Ni Nabi khaytul abyad gambar bayadun nahar. Nabi kata cerahnya siang. Nabi bagi tahu wa minal khaytil aswad bayadul lail, gelapnya malam. Jadi kerana gambar minal fajr, kerana waktu fajar, Jadi waktu fajar ni tuan-tuan, waktu fajar ni Allah Taala bagi tahu kita boleh makan dan minum daripada ghurubus syam sehingga waktu fajar. Sehingga gambar dia sehingga jelas gambar dia garis putih dengan garis hitam. Garis putih Nabi kata apa? Bayar cerahnya siang dan gelapnya malam. Waktu fajar dia akan beza. Dia ada satu keadaan, satu putih, satu hitam. Itu fajar. Jadi suasana fajar dia gitu. Satu putih, satu hitam. Putih tu apa dia? Fajar Shadiq. Fajar Shadiq. Ini sebenarnya. Sebab tu kita tengok para sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar dalam kitab Musannad Ibn Abi Syaibah kan? Bagaimana para sahabat berpuasa. Mereka akan makan. Lepas tu suruh hamba. Kita tengok luar, tengok. Terbit lagi fajar. Hamba dia akan tengok, dak lagi makan lagi. Sehingga jelas. Dia benda ni jelas. Dia memang kita sendiri dah. Lepas tu kita disuruh kita tu tengok kita best subuh kita 1.23. Baik kita. Berapa kita tengok. Kita tengok berkali-kali dah. Dia hamba bab gini ni, kita tengok Fajar Shadiq ni bertahun-tahun dah. Lebih 5 tahun lepas. Dah. Kita sudah tengok berpuluh-puluh kali dah. Di Patah Baca, Patah Sabak. Dah. Kita tengok Fajar Shadiq. Benda boleh tengok dengan mata. Benda seperti mana Nabi ayat, benda seperti mana Quran ayat. Dah, bila Fajar Shadiq keluar, dah, dia akan dapat beza di antara malam dan siang. Seperti mana Quran ayat, dan seperti mana hadis Nabi ayat. Dia fajar ni ada dua Nabi kata, al-fajru fajran. Fajar ni ada dua, fajar kadhib, fajar shadiq. Fajar kadhib dia terbit cahaya, kemudian dia naik atas, kemudian dia hilang semula, dia jadi gelap semula. Gelap ni seperti mana malam, seperti mana lepas isyak. Tuan-tuan tengok lepas isyak kan? Gitu. Itu panggil gelap. Daripada maghrib dia tak panggil gelap kan? Habis maghrib ni ke apa dia? Tak ada kesian matahari, tak ada di langit. Masuk waktu isyak. Gelap gelemak. Tak. Jadi fajar akan main. Fajar shadiq ni dia akan keluar. Dia akan terbit cahaya, kemudian dia akan melebar. Itu Fajar Shadiq. Fajar. Dan kita boleh tengok. Dia ada. Seperti mana dalam Quran, seperti yang Nabi ucap. Ada. Ada pun bukan falak. Waktu fajar astronomi. Tak. Fajar astronomi. Fajar falak. Fajar falak ni benda tak masuk lagi. Dia tak ada bukti sebenarnya. Ilmiah pun dia kata masuk dah dengan fajar. Tak masuk. Macam mana boleh kata masuk? Sebab waktu semaya ni Jibril mai ajar Nabi. Waktu semaya ni Jibril mai ajar Nabi. Semaya subuh 2 kali, semaya zuhur 2 kali, semaya asar. Jibril mai ajar Nabi. Jibril mai ajar Nabi. Dia tak ada, falak tak ada zaman itu. Nabi tak guna falak. Sahabat siapa ke zaman tabi'in, zaman Imam Syafi'i A'immah. Siapa ke zaman Syekh Ramli di Mesir tahun 1000 Hijrah. Orang Islam ni tak pernah guna falak. Banyak daripada zaman Nabi sampai ke zaman Syekh. Kita baca kitab Ibnu Hajar, bukan Asqalani, Ibnu Hajar Haytami dengan Syekh Ramli di Mesir. Masih lagi guna apa dia? Guna Fajar Shadiq, guna ru'yah. Lihat. Bahkan kita pernah pergi ziarah di Thailand, masjid lama, masjid yang dikatakan 200 tahun lepas. Banyak 200 tahun lepas. Ni 1400 tahun. Dan 1200 tahun lepas. Di Thailand. Ada sebuah masjid, kita pergi patut bela dia naik atas menara. Memang orang dulu buat masjid di atas menara dia tu Tok Bila azaz itu. Memang azaz sebenarnya di atas menara. Menara ni bukan buat perhiasan, tapi kita jadi perhiasan. Sebenarnya menara ni dibina mahal-mahal gitu sebenarnya untuk tengok fajar, dan untuk tengok guru. Dia pak tinggi apa lah?
Sebab tu rumah-rumah tak boleh bina di tinggi daripada masjid ataupun daripada menara masjid. Sebab menara masjid tu untuk tengok fajar dah. Dia kalau bangun kalau kita duduk di USM, tingkat 6 tu nampak belakang dah. Tak begitu. Tingkat 6 tu nampak. Nampak Ghurub Syam, nampak Fajar Shadiq. Nampak. Memang buat gitu. Dan kita pergi masjid tu, memang tempat dia tu, pintu dia ada dua. Satu pintu menghadap ke arah Fajar Shadiq, terbit matahari. Satu pintu dia menghadap ke arah Ghurub Syam. Mana Tok Bila tu, dia ada meja baca Quran dia ada pak pelita. Maknanya dia ni kalau waktu maghrib kan, dia baca Quran zikir sambil menghadap ghurub. Matahari terbenam. Dia duk tengok matahari. Tak boleh zikir, tak boleh zikir. Jadi bila matahari terbenam ya, dia bebal. Matahari terbenam ni masuk ke apa dia? Jasad matahari tu. Jasad matahari terbenam. Tak masuk separuh tak maghrib lagi. Masuk sehingga jasad dia habis. Bulat matahari tu habis, masuk maghrib. Jadi kalau Fajar Shadiq pula, jasad tak terbit tapi fajar dia terbit. Fajar Shadiq dia panggil. Fajar Shadiq ni, Fajar Shadiq tu keluar ni tadi. Dia kita akan nampak cahaya, kemudian dia akan melebar atas ke curah. Bawah ni gelap, hitam, nampak garisan. Yang Nabi kata garisan putih di garisan hitam. Ha ni. Ya kan nampak seperti mana Quran. Dia nampak lagu mana jelas. Oh, dia mana nampak? Oh, nampak sikit-sikit. Kau tak nampak. Muka rabung kan ni tak apa. Mata tak super ke tak? Tak masuk lagi. Walaupun ada dah sikit je. Dia tak masuk. Dia masuk ni katakan masuk Allah Taala hatta yatabayyan. Sehingga jelas. Dalam qiraat lain hatta yatathabbata. Sehingga jelas juga. Sehingga jelas. Bila jelas nampak, semua kata nampak. Masuk ba. Barulah Ibnu Ummi Maktum ba. Sebab tu dalam masa zaman Nabi SAW, Nabi kata pada para sahabat, la taghtarru bi azani Bilal li'annahu yu'adzin bil-lail. Nabi kata, jangan kamu terpedaya dengan azan Bilal, kerana Bilal azan pada waktu malam. Fajar tak terbit lagi. Dan Ibnu Maktum makan azan. Dan Ibnu Maktum bagaimana nak azan? Orang ramai ya. Orang ramai akan bagi tahu. Sekarang masuk waktu, sekarang masuk. Baru dia buta. Dia tak nampak. Dia jadi muazzin. Dia nak tahu lagu mana fajar ni. Orang ramai ya. Maknanya orang semua boleh nampak kan. Jadi bila para sahabat ni tengok terbit dah Fajar Shadiq, maka dia pun mula azan. Dan azan ni, azan subuh ni, dia menghalalkan sembahyang subuh, dia mengharamkan makan bulan Ramadan. Dia bukan azan subuh ni bukan azan saya saja. Nabi bagi tahu azan subuh ni yuhillu salah wa yuharrimu ta'am. Azan subuh ni Nabi sebut dua. Azan Bilal ni yuhillu ta'am wa yuharrimu salah. Azan Bilal sebab dia azan pada waktu malam, dia menghalalkan makan, dia mengharamkan sembahyang subuh. Tapi azan Ibnu Maktum dia menghalalkan sembahyang subuh, dia mengharamkan makan. Jadi azan ni halal haram. Mana bila azan tu kita telah menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Jadi sebab tu dia amanah. Dia besar, dia kena tahu. Dan benda ni lepas tu fajar ni semua boleh belajar. Semua boleh tengok. Semudah tu sebenarnya. Dan kita telah perhati dah dengan waktu kita ni lebih kurang 20 minit. Masuk. Baru keluar Fajar Shadiq. Dia tu boleh tengok. Kalau farlah tu tak nampak. Hamba tak nampak dari sudut nak cerak dari sudut ilmiah dia tu lagu mana tak nampak. Berapa? Singapura 18, Indonesia 17. Darjah gapo dia? Sudut pandai daripada bumi ni. Dan Indonesia 17, Malaysia 18, dulu 20, tukar 18 khilaf. Lepas tu tempat lain 19. Ada tempat lain 20 lagi. Sudut pandai. Berapa kena tengok matahari daripada tempat kita ni 17, berapa kena 18, berapa kena 20, tak nak jawab. Kita tanya berapa? Tak nak jawab. Lepas tu pula bila dia kata sekarang masuk waktu subuh. Kita tengok tak ada apa. Tak faham kita, tak faham. Kan dia kata sekarang masuk waktu subuh. Macam sekarang dia kata 20 minit. Tak mana? Mana masuk waktu subuh mana? Tak nampak. Tak ada ke satu. Tak ada beza. Kita sampai tempat tu pukul 4 dengan pukul 6 minit tak ada beza. Tapi dia kata ni subuh dah. Kita tak nampak kan? Walaupun kita tak nampak tapi masuk dah dengan kira-kira gini. Siapa ni? Ni kira siapa dia? Kira apa ni? Buat tu fajar ni bukan fajar Nabi ni. Ni fajar astronomi. Dia pusing kita. Dia puji. Dia fajar dia tu pukilah sama dia. Sama ada sudut 17 ataupun 18 ataupun 20. Tak nampak belakang. Sebenarnya
Kalau kita ikut Fajr Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang boleh tengok. Semua orang nampak. Dia kalau ikut Fajr Falak ni, dah lebih kurang 9 darjah baru nampak. Kalau tengok di sudut 9 baru nampak. Dan dia pula dia buat teori pula untuk ihtiyat, kita tengok Fajar ni daripada arah yang paling barat. Waktu lagi masalah paling barat. Paling mana yang keluar daripada timur dah. Mana kita nak tengok mana? Paling barat sekali. Maknanya kalau kita duduk baca, tak boleh tengok baca. Kalau tengok mana paling jauh daripada baca, baru kena tengok situ. Siapa dia kata? Sedangkan orang baca, dia tak sama kan? Dia tak sama. Tempat beza dia keluar Fajar, beza dia tak sama. Dia tak sama. Sebab matlak dia lain. Jadi Nabi telah ajar begitu mudah. Kita boleh nampak, semua boleh tengok. Cuma kita tak biasa. Kita tak biasa mungkin payah. Sebab tu sebenarnya kita tak boleh tengok patah. Setiap tempat cuma kita nak tempat tinggi sikit. Tapi oleh kerana tempat kita banyak bangunan gini, tak, dia cahaya lampu banyak sangat, sebab tu kita jadi keliru. Tapi waktu itu tidak mahal sebenarnya. Kalau kita ni serius gini, kita boleh tengok tempat tinggi. Macam kita kata do USM, tingkat ni kita nampak dah. Nampak belakang Allah Taala buat sama. Tingkat ni tu Allah Taala buat sama. Dia punya horizon, dia punya sama ni. Terbenam matahari ke terbit ke sama, tak nampak. Tak, betul. Jadi nampak sama. Jadi atas perkara ni kita insya-Allah hari Khamis ni lepas daurah kan pukul 9.30 dah kita akan pergi sekali lagi nak tengok sebelum bulan Ramadan lah. Sebab sekarang ni pergerakan matahari dia cepat sikit, tengok perubahan daripada 20 baru ni cepat 9 minit. Ini pun kejadian Allah SWT juga. Jadi sebelum puasa ni kita nak pergi tengok sekali lagi mana-mana tu yang nak pergi tengok. Kita tengok Melawi ada betul boleh tolak pukul 5 pagi dari sini tak apa, tapi kita nak pergi awal lagi, kita nak pergi 9.30 lagi tak. Shelly ada situ, tak silap Shelly surah ada. Bawa banyak tak banyak. Jadi boleh tengok sendiri. Boleh tengok. Kita boleh tengok sampai waktu isyraq. Tak, lagu mana? Fajar Shadiq keluar, kemudian bila habis waktu subuh. Bila habis waktu subuh, bila jasad matahari terbit. Jasad matahari terbit. Jasad matahari ni mula-mula sekali terbit. Habis waktu subuh. Masa lagi jasad dia tak terbit, lagi tu ada waktu subuh. Biar orang kita panggil sibuk gajah pun, tak, jasad dia terbit. Ya semua dah Allah Taala buat. Ya cahaya dia terbit, dia kalau matahari besar, tak, dia cepat cerah, tak. Jadi kalau terbit jasad dia tu, habis waktu subuh. Masa tu hari sembahyang, tak ada sembahyang sunat, tak ada sembahyang apa tu. Tunggu terbit, bila pula boleh sembahyang? Bila isyraq boleh sembahyang? Bila kadar tinggi naik matahari tu, sekadar tinggi tombok, Nabi bagi tahu tombok. Jadi kita kena ukur tak tombok depan kita. Dan tombok biasanya lebih kurang tinggi kita lah. Kita tak orang depan kita pergi bahu dia kan, sejauh sehasta kita ni. Bila matahari atas kepala dia bulat tu, baru waktu isyraq. Itu masuk waktu isyraq. Tak. Selagi mana matahari tak duduk atas kepala dia ataupun atas tombok tu, lagi tu tak boleh sembahyang. Haram waktu tu sembahyang. Haram waktu sembahyang. Jadi kita boleh tengok semudah tu depan mata kita. Dia waktu subuh ni semudah seperti waktu zuhur. Mak sembahyang ni benda rutin harian, syarat tabiat agama kita dia akan mudah. Zuhur lagu mana zuhur? Zuhur kan? Matahari duduk tegak, tak ada bayar sikit abu. Keluar bayar sikit, masuk waktu zuhur. Masuk waktu asar, bila bayar ni sama tinggi dengan kita, masuk waktu asar. Semudah tu. Lebih sikit dengan zawal tu. Kena lebih sikit zawal. Tinggi kita lepas tu zawal sikit. Masuk waktu asar. Masuk asar. Waktu maghrib pula, matahari tu jasad dia tergelap belakang, masuk waktu maghrib. Waktu isyak pula, semua cahaya putih, cahaya merah gabung kesal daripada matahari tu tak ada, masuk waktu isyak. Semudah tu. Benda boleh nampak. Benda yang mana tak perlu kata nak belajar matematik sudut gini sudut ni benda kau. Tapi orang kita masa mereka awal kita persona dengar kecanggihan matematik. Ya supaya zaman kita kecek dalam teknologi komputer sains benda gini ya. Orang zaman dulu kat matematik kena add math pula kat gini-gini kailok gini pening tu kat pakai bijak demo bijak selalu. Dah tolak selalu. Nabi tolak gitu. Padahal Nabi telah ajar. Dah begitu mudah sekali. Dia boleh konsisten. Mana namanya? Lebih kurang waktu subuh sebenarnya masa kita tengok tu 25 masuk tak? Kita tengok 25 habis waktu subuh 7.14 nampak jasad matahari. Lebih kurang sejam tak? Lebih kurang sejam waktu subuh. Dia biasa dia konsisten. Hak ni hang tengok ni 5 tahun lepas kan. Ni. Bila kita tengok kan konsisten dengan waktu jia kita ni
lebih kurang 20 minit, lebih kurang 20 minit. Dan ini Allah Taala bagi tahu, kulu washrabu, makan dan minumlah sehingga jelas untuk kamu. Jelas kepada khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Garis putih dengan garis hitam kerana fajar. Garis putih Nabi jelas lain. Apa garis putih ni? Bayadun nahar, putihnya siang. Khaytul aswad ni apa dia? Sawadul lail. Gelapnya malam. Hitamnya malam. Putihnya siang, hitamnya malam. Nabi bagi tahu. Itu waktu fajar. Bila kita tengok langit lagu tu beza. Satu garis putih, satu garis hitam, masa ni fajar. Ni fajar. Jelas. Kalau tak jelas, tak masuk lagi. Setelah tu. Nah, kecuali bila orang kata, lepas tu kalau hujan mendung, kamu mesti tunggu juga. Allah SWT kita tunjuk juga. Dia semudah. Kita boleh agak lalu. Dan kita akan hidup dengan alam. Thumma atimmu siyama. Bila kamu lihat keadaan lagu tu, Allah nak bagi tahu sempurnakanlah puasa sehingga waktu malam. Tengok. Puasa kamu sehingga waktu malam. Malam ni bila start? Ghurubus syam. Tak. Wala tubashiruhunna wa antum. Kemudian janganlah kamu ni larangan ni i'tikaf pula. Bila kamu i'tikaf dalam masjid, maka jangan lagi kamu gauli isteri kamu. Tak. Jangan kamu 10 akhir. Puasa, Quran, i'tikaf. Ni konsep dia ni. Doa. Ini alat untuk islah kita supaya dapat taat perintah Allah SWT lain. Dia kena ada benda ni. Allah Taala kata, tilka hududullah, itulah hudud Allah. Maka jangan kamu ceroboh. Kadzalika yubayyinullah. Demikianlah Allah Taala jelaskan untuk kamu tanda kebesaran dia, la'allahum yattaqun. Kadzalika yubayyin. Demikianlah Allah Taala jelaskan ayat dia, hukum-hukum dia kepada manusia, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan dia bertakwa. Akhir sekali ni, ayat berkenaan dengan makan ni. Tak sini Allah Taala tak sini. Wala ta'kulu amwalakum. Oleh kerana itu wahai hamba, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil. Ini sebenarnya ayat ni. Puasa mari ni ayat ni juga. Ajib cara Allah Taala susun Quran. Cara Allah SWT susun Quran. Tak, sebelum ayat akhir kan, sebab tajuk utama harta puasa sendiri pun berkaitan dengan makanan. Madrasah puasa ni untuk tarbiyah kita ni supaya daripada perkara haram kita akan jadi jauh. Puasa ni apa dia? Melarang kita makan dan minum daripada makan yang halal. Makan yang halal, minum yang halal, isteri yang halal. Tak. Bulan Ramadan ni tarbiyah kita ni tak setuh. Semata-mata kerana perintah Allah. Tengok kita ada dalam umat ni. Kita nak taswir jadi kita ni seperti mana Bani Israel. Yang langgar perintah Allah SWT. Jadi Allah SWT tarbiyah kita melalui bulan puasa ni. Setara mana kita taat pada Allah SWT? Setara makan minum. Allah Ta'ala kata jangan makan. Tadi sebelum ni ayat jangan makan babi, jangan makan bangkai. Hok tak molek ni. Faham dah, sujud dah. Takut kita taat pada Allah Ta'ala kerana kita faham dah tak molek kita taat. Umat ni kena lebih lagi. Hok molek apa? Makan yang molek, air yang molek kau. Allah Ta'ala kata jangan makan, jangan minum, jangan sentuh isteri kamu. Bulan Ramadan sebulan latihan dia. Maka kita tak makan tak minum. Kerana apa? Kerana perintah Allah SWT. Kerana dah sebulan dilatih dengan Quran lagi, pakej Quran lagi, dengan i'tikaf lagi, sehingga bulan ni sudah meresap duduk doa pada Allah SWT, duduk ibadah pada Allah Ta'ala, sehingga dia bagi kesan pada jiwa. Begitu ta'alluq dengan Allah SWT, sehingga meresap dalam hati. Huk haram tu jadi jauh daripada hati. Huk haram tu jadi jauh. Dah kita sampai tahap kita Allah huk halal, Allah Taala kata jangan, kita tak makan. Huk minum halal, Allah Taala kata jangan, kita tak minum. Perempuan yang halal kita sentuh, Allah Taala kata jangan sentuh, kita tak sentuh. Maka hasil daripada ni, orang mukmin telah sampai satu tahap diangkat oleh Allah SWT jiwa dia, rohani dia ni benar-benar terkesan pada Allah SWT. Huk haram tu makan haram, sumber yang haram, semua ni jadi jauh dari hati kamu. Maka Allah Taala kata wala ta'kulu. Oleh kerana itu wahai hamba, sudah ditarbiyah begini sekali, janganlah kamu makan harta sama kamu dengan cara batil. Baru boleh masuk, baru sedia. Jiwa kita lagu tu dah. Kita perlu ditarbiyah. Kita bukan dengan royak-royak tak masuk. Sebab apa kita tidak ditarbiyah jiwa kita. Jadi bila dah ditarbiyah begitu, maka kita tak sih. Waktu dulu biha ilal hukam, iaitu dengan cara kamu dah ngajah jumpa tok hakim.
Ngejah dengan cara mahkamah, dengan cara kerajaan. Untuk kamu makan harta segolongnya di kalangan kamu dengan cara dosa, dengan cara batil. Kadang-kadang kita tahu. Jangan. Ni tak benda haram tapi kita ngejah. Buat surat tipu gini-gini biar benda tu jadi halal. Jadi halal di sudut kerajaan. Kita pun dak pujuk diri kita, dah moga dapat surat benar gini-gini maka halal. Tak boleh. Benda ni payah nak ayah kan? Benda gini kan? Dah surat gerai-gerai nama kita, gerai nama ayah kita. Ayah kita tipu kau dulu kau kan kau. Kita tahu kan? Tak. Kita tukar atas ke bawah atas zahir gini. Tak, ni nama kita. Hak kita kan? Tak boleh. Dalam bab ni agama kita ni dia kena jujur semata-mata. Hatta kalau Nabi sendiri kata halal, dia tak jadi halal. Banyak? Tak. Sahabat kan balas kita anak kan? Balas kita anak. Bila balas kita anak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan. Dan Nabi tidak tahu hakikat. Nabi tidak tahu. Sebelum tu Nabi akan bagi tahu. Nabi baca hadis. Nabi kata kepada dia? Nabi kata, aku akan buat keputusan berdasarkan dalil-dalil hukum bagi, bukti-bukti hukum bagi. Tapi bukti itu kamu buat lagu mana aku tidak tahu. Aku akan putuskan berdasarkan bukti. Tapi kalau aku putuskan sebenarnya tanah ni bukan milik dia, maka ketahuilah apa yang dia ambil itu kandung api neraka. Walaupun Nabi putus. Dia tak boleh buat. Kita Nabi buat putusan kita tak boleh. Walaupun Nabi sendiri. Baik, Nabi bagi tahu pada sahabat, aku putus kepada kamu, hak ni milik kamu sedangkan sebenarnya bukan milik kamu. Sebenarnya kalau waktu bukan milik kamu, kamu ambil tu api neraka. Baik. Tengok sahabat tahap tu. Tak berkenaan dengan harta orang ni. Jadi Allah SWT tarbiyah kita. Tak, jangan kita bijak dengan buat kaedah supaya benda hak haram itu jadi halal kerana ada surat rasmi dia, ada gini-gini. Bahawa hakikat sebenar kita berjaya mata. Tak ada. Allah Ta'ala kira hak sebenar-benar. Allah Ta'ala kira hak sebenar-benar. Tak, kita tak sedap bijak lagu mana, ngejah lagu-lagu bahaya. Tapi nak benda ni kan, dia perlukan iman yang kuat. Sebab tu cerita tentang puasa dulu. Tarbiyah bulan Ramadan. Cerita dulu sebelum ni tentang bagaimana sumber yang halal dulu. Sebab apa kalau hak ni rosak kan, habis rosak. Tak boleh nak jadi tak lebar dah. Tak boleh dah. Nak tabat lagu mana? Dia bukan punah kita, punah keturunan. Kalau kita mula-mula daripada kita tipu tanah orang, kita tipu duit orang, kita tipu harta orang, kita bina kehidupan kita atas dasar tu. Tak. Tanah kita, kebun kita tu orang sebenar, tapi kita tipu. Tak. Kita nak tabat. Tak. Akhir hidup kita suruh menyesal. Tak. Main ngaji. Nak tabat. Masa ambil mula, tanah tu 10,000. Zaman kita ni berapa? 100,000. Anak wih 100,000. Pas zaman anak kita 1,000,000. Tak boleh. Kita pakai tok dulu ambil 1,000, pakai 1,000, tanya ustaz lagu mana kalau butang orang. Kita buat butang pula. Butang orang 1,000 lagu mana buat? Tu dia mati dah. Buat pergi haji. Boleh lagu tu, kita pun suruh lagu. Tak ada, tu tipu tu. Tu helah. Kena bagi tanah tu. Tanah tu beli mula 10,000 ya. 10,000 serah 10,000 kira juhdah lah ni sejuta. Bahaya. Dia punah keturunan. Anak dia, cucu dia ni ngaji Mesir, jadi ustaz dah. Punah gitu. Kalau dia tak tahu tak apa. Kalau dia tahu juga orang dia buat situasi lagu tu. Orang mai royak dia muka tanah sebenarnya, tanah nak beranak sebenarnya. Dia Muhammad darah kata benar ya. Tanah Umar duduk mula tu. Ya. Muka tanah nak beranak ya biasa ya. Sebenarnya bukan tanah. Wayak gini. Zaman mula berapa ribu ya, zaman ni kat 1,000,000. Nak tak ada zaman ni tu. Main ngaji Mesir kau, ngaji Madinah kau, ngaji mana kau, main dengan duit ni. Pakai buat senyap gitu, pakai putus hubungan silaturahim lah. Situ tanah haram. Dak duit haram, lepas tu hubungan silaturahim punah. Dia tak nak bina. Dia nak tobat lagu mana? Dia punca kerana ayah. Kalau punca kerana tu, jadi punah keturunan. Sebab tu bahaya. Sebab tu Quran tak depan benda ni. Sebab bahaya sangat. Dia tak nak tobat pakai istighfar banyak banyak kali dah. Tak ada. Tak boleh. Hak orang ni kena ambil semula. Bukan tak ada ruang, kita kata tak ada ruang, tobat tak ada ruang, tapi nak tobat tu susah. Nak bagi semula ni, ujian dengan keadaan ni. Tapi punca dia kerana kita. Sebab tu Allah SWT cerita benda ni awal-awal lagi. Nak jadi hamba Allah SWT ni, benda ni kena bersih. Benda ni kena. Kalau kita bina dengan cara batil kan, tu bahaya. Tambah-tambah
hak orang. Jadi ini habis merasa Ramadan, Allah SWT cerita pada kita daripada ayat ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhannas 198 sampai 188 berkenaan dengan makanan. Sumber mesti halal. Marilah berkenaan dengan Ramadan pun sebenarnya asas dia untuk tarbiyah kita perkara ni. Ayat seterusnya, yas'alunaka 'anil ahillah. Hal ni pun bab panjang juga ni. Kita baca sebagai mukadimah. Mereka tanya kamu wahai Muhammad berkenaan dengan ahillah. Ahillah ni apa jamak bagi hilal? Hilal ni apa dia? Orang Arab panggil anak bulan tu hilal. Bulan mula-mula hari pertama. Hari pertama tu hilal. Syawal kan, anak bulan Syawal, hilal. Syawal. Jadi sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya kamu anil ahillah. Dan ni jamak ni. Jamak bagi hilal. Anak-anak bulan. Anak bulan apa dia ni? Tu dia cuba fikir. Sahabat tiba-tiba tanya tentang anak bulan. Dia mesti ada benda. Dia bukan saja-saja. Sebab ada sebahagian orang kata ayat ni turun nak tegur sahabat bila kecek dengan Nabi, jangan kecek saja-saja. Tu ni Madinah ni, sahabat ni. Sahabat cerdik kan. Jangan buat sepuluh kita. Bukan set ulu ni. Sahabat kata, ya Rasulullah. Sebahagian orang kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, anak bulan ni berapa dia kecil mula-mula, lepas tu jadi besar-besar. Oh, mana? Tu anak kita tanya lagu tu. Bahaya ke Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sahabat dia tanya Nabi lagu ni, ya Rasulullah, berapa anak bulan kecil mula, kemudian lepas tu besar-besar. Tak tanya dah. Sebab dia benda tu Allah Ta'ala ayat. Dah dalam Quran berkali. Dalam Quran ayat dah ya. Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Isra kan. Tak, surah Isra ni surah Mekah ni. Benda lagi tu tetap boleh berapa Allah Ta'ala buat lagu ni. Tak. Berapa kecil besar-besar. Allah Ta'ala cerita dari surah Yasin pun ada. Yasin. Tak. Kalau Urujul Qadim kan. Perubahan bulan tu. Dalam surah Isra Allah Ta'ala bagi tahu kan. Wa kana insanu ajab. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fasalna. Ayat begini banyak dalam Quran. Ayat bukan Allah Taala bagi tu bagaimana Allah Taala jadikan malam dia siang. Supaya kamu dapat jadi siang dapat cari kurnia Allah Subhanahu taala dan supaya kamu tahu bilangnya hari, bilangnya bulan. Wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Supaya kamu nak tahu hisab. Kamu dapat tahu dia orang Arab ni tu dia bukan guna falak. Mereka jam mereka matahari bulan. Orang Arab jam dia apa dia? Matahari bulan. Tak. Matahari dia bulan memang jam dia mereka dah. Nak jumpa bila? Nak jumpa mana? Tak. Hari berapa? Hilal ke berapa? Hilal ketiga kau dia tahu dah. Sebab dia tahu dah dia hidup dengan bulan, dia hidup dengan matahari dah. Tak. Jadi kalau kita kata mereka tanya kamu tentang anak-anak bulan daripada kecil pun dia jadi besar. Tak patut. Lepas tu tanya soal ahilah ni apa dia? Ni berkaitan dengan ayat sebelah ni semua. Ni semua tentang jihad. Hilal ni apa dia? Anak bulan apa ni? Anak bulan boleh haram. Anak bulan boleh haram. Sahabat tanya Nabi, perkara yang serius, perkara yang besar. Dia bermula ayat ni tanya ni kerana tengok selepas ayat tu 190 waqatilu fi sabilillah. Berjuanglah kamu di jalan Allah, berperanglah kamu di jalan Allah. Ni berkait dengan perang ni. Dia sesuai dengan tahun ni tu. Tahun bila tu? Tak. Tahun tengah perang ni. Perang dengan Quraisy. Tak. Jadi ayat ni turun ni berkenaan pertanyaan para sahabat bila Nabi SAW apa dia? Allah Ta'ala datangkan wahyu supaya pergi buat haji. Selepas Khandaq. Ini peristiwa ni ayat ni selepas Khandaq. Bayar Khandaq kan? Quraisy semua serang Nabi. Tapi tak lewat gapo. Allah datangkan nusrah. Tak. Jadi belanjaan mereka semua hang begitu belaka. Tak. Nak sekali tak. Jadi masa tahun tu selepas Khandaq tu bila masuk bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Bila masuk bulan Haram, Nabi SAW perintah para sahabat buat persiapan untuk pergi haji. Sedangkan gencatan senjata tak berlaku. Jadi Nabi tak cara dah wahyu jalan lalu. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi terkesan. Nabi kata kita tengah perang lah ni buat gana ni. Tak. Tengok perang tengok Allah Subhanahu taala tunjuk pada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kita kat darurat. Darurat pasyuh kita saat langgar perintah Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok
Allah SWT datangkan wahyu. Kan Nabi mimpi buat haji kan. Dan mimpi para Nabi ni wahyu. Dan Nabi tu macam mana para sahabat tu? Buat apa siapa sekarang? Berapa kan nak pergi haji? Nak pergi haji tempat kita pergi. Baru je pergi. Dah pergi Badar, pergi Uhud, pergi Khandaq ni. Orang duk gerak kita. Lepas kita nak pergi buat haji, bila buat haji tak boleh pergi. Bila haji, bila kita masuk bulan Zulkaidah, bulan haji ni tak boleh bawa senjata, tak boleh bawa alat perang, tak boleh bawa. Pagi pula tempat musuh. Kenapa tak kerisauan para sahabat ni? Tak, kerisauan para sahabat ni. Nabi hanya terkesan dengan perintah Allah. Nabi hanya kata para sahabat tarik semua sahabat pergi haji belakang. Pergi haji. Sahabat nak tanya Nabi, tak berani. Ya, jolok kita nak pergi Pak Musa, tak berani. Ada sahabat, bayangkan Nabi dengan serius. Bayangkan Nabi tarik dalam masjid dia. Gambar dia tarik semua pergi haji belakang. Sahabat sebahagian, kita ni pergi lagi. Musuh lagi. Nabi tak terkesan. Tak, ni Nabi kita. Ni contoh Nabi. Mari je perintah Allah Ta'ala, pergi buat haji. Tu musuh kita, pak kita pergi, kita nak pergi pak dia, nak pergi sekolah ni. Nabi tak terkesan. Nabi, oh ya. Tapi sahabat lagi dalam hati dia tak sedap. Tanya Nabi, tengok cara sahabat ni, hari sidik sahabat ni. Sahabat, bukan tanya pakai bodoh-bodoh Rasulullah kan. Bukan kita ni. Betul. Sahabat tak kejap lagi tu. Cukup beradab. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya kamu tentang anak-anak bulan. Anak bulan ke apa ni? Bulan haram. Anak-anak bulan haram. Batu jamak tu. Anak-anak bulan haram. Apa tanya lagu ni? Sebab sahabat nak peringat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang jahiliah ni mereka hormat bulan haram. Kita tahu dah kan, bila masuk bulan haram, bila tengok orang buat haji umrah, yang bunuh ayah dia pun dia tak setuju. Sebab apa? Sebab di tanah haram dia boleh haram. Hatta perampok-perampok pun ada etika. Tak, perampok-perampok kan tengah jalan tu, Bani Ghifar gapo kan tak. Bila nak merampok, mereka akan tengok keadaan tu. Tengok ada bawa unta, bawa kambing, bawa apa? Cok gapo? Cok al-qala'id. Cok bahagian binatang korban. Maka bila tengok keadaan mereka tanya, ni bulan gapo ni? Orang kata masuk bulan Zulkaidah dah ni. Zulkaidah tak boleh. Tak boleh segan. Nak bayangkan. Perampok ada etika. Tak boleh merampok. Apa? Sebab ni rombongan haji ni. Rombongan nak buat haji ni. Dia bulan ni bulan haram. Perampok tak setuju. Mana ada perampok kacang? Sampai tahap tu. Dan orang Arab jahiliah ni, mereka menghormati bulan haram. Dan mereka tahu bulan haram Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka tahu. Jadi Nabi bila masuk Zulkaidah, Nabi syana para sahabat supaya pergi buat haji. Dan rupa-rupanya Arab jahiliah ni, walaupun dia hormat bulan haram, tapi dia ada selagi perangai jahiliah dia, perangai kufur mereka. Gapo dia? Bila dia tak puas hati apa-apa keadaan, kita ingat masuk dah bulan haram, dia ubah, tak masuk lagi. Dia panggil an-nasi'ah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Allah sesungguhnya ubah bulan haram ni, ini satu kekufuran. Dan ni jahiliah punya perangai. Mereka ubah jahat. Kita pergi ni, sahabat ayat pada Nabi SAW tanya secara halus, ya lagu mana bulan haram tu, anak bulan ni lagu mana sebenar kita ni? Isyarat. Dia bahasa tinggi. Nabi faham tak? Dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi sahabat nak peringat pada Nabi SAW, kita je ada ayat masuk bulan Zulkaidah ni. Orang Mekah bila tahu pak kita pergi masuk Zulkaidah, dia ubah. 2 minggu lagi masuk Zulkaidah. Kita pergi, kita tak bawa senjata sebab kita ingat Zulkaidah, boleh haram. Dia tak masuk lagi, 2 minggu lagi pak kita mesyuarat tunda. Dia boleh tunda. Boleh haram dia boleh tunda jahiliah. Bawah semua keadaan belaka. Sebab tu Allah, perintah-perintah Allah SWT dia jadi manusia ubah ni kerana keadaan. Asalnya jahiliah ni, orang Mekah ni, mereka ubah apa? Buat pergi lepas Rejab apa? Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal. Jadi duk marah. Masa bulan haram ni dah duk marah dah. Duk tak puas hati, mana-mana kabilah tak puas hati dah. Pak Syaban canang. Oh kita pergi serai. Dah akhir bulan Syaban, bulan Ramadan start pergi. Syaban, Ramadan, Syawal. 2 bulan pergi kan tak? Sikit lagi nak benar. Minggu depan nak habis dah bulan Syawal nak masuk Zulkaidah. 2 minggu, seminggu lagi tak siap ni pergi ni. Seminggu lagi. Pas kalau kita berhenti, pergi tak siap, tak tahu siapa dia benar, pas kena berhenti 3 bulan ni kan. Pergi besar pula kita. Dana habis banyak dah. Jadi dia mesyuarat sama-sama 2 bulan ni mesyuarat ni.
Kita lagu mana, nak pergi lagu mana kita ni? Tak, seminggu lagi masuk bulan hari dah. Oh, cadangan demo gini kita buat 3 minggu lagi. Oh, setuju. 3 minggu lagi baru kita siap pergi. Maka sepakat, maka dia war-war ke belakang. Zulkaidah tak jadi masuk seminggu lagi. Zulkaidah masuk lepas 3 minggu. Sebab apa? Sebab keadaan. Tengok Allah Taala buat ni. Semua orang yang langgar perintah Allah, ubah hukum Allah ni, semua keadaan. Sebab tu keadaan ni tak boleh jadi asbab untuk kita langgar perintah Allah SWT. Kalau boleh menjadi asbab lama dah semua tak ada apa masalah. Dia semua pelanggar perintah Allah Taala kerana keadaan. Sedangkan Allah Taala datangkan keadaan ni untuk uji kita. Tak apa dia, tak selain daripada dia. Tengok Nabi Ibrahim, tengok milah Nabi, tengok malaikat sujud pada Nabi Adam. Syirik ni. Kita ni sujud pada Allah ya. Nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami hanya bertasbih pada kamu. Kami hanya mensucikan kamu. Allah kata sujud pada Nabi Adam. Bayang. Lagu mana mereka? Fasajadu, sujud. Tu taslim pada Allah SWT. Ini Allah nak. Kalau ikut keadaan seperti mana iblis? Oh, mana boleh dia? Kita dulu. Saya lebih baik lagi. Malaikat berkata, ataj'alu fiha, adakah patut kamu yang nak menjadikan makhluk yang melakukan kerosakan? Tapi malaikat tak ada. Bila mari perintah Allah Taala, perintah Allah paling besar sekali. Patut Allah nak cerita keadaan Bani Israel. Semua ni langgar perintah, semua keadaan belakang. Dan Nabi Ibrahim AS, bagaimana Allah Taala akak dia? Sebab apa? Tak cara keadaan. Ayah pun ayah lah, kaum kerabat lah, raja pun raja lah. Lintai belakang. Kerana perintah Allah, lintai belakang. Perintah Allah. Sebab apa? Sebab kita ni hamba Allah. Lepas tu tinggal isteri anak, lepas tu sembelih anak. Perintah Allah. Tuan-tuan, ni sebenarnya Allah Taala ni taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi sahabat, bila Nabi SAW perintahkan supaya pergi haji dalam keadaan kita perang dengan musuh, Nabi memang anggap bahawa sekarang ni Zulkaidah, sahabat semua Zulkaidah, tapi dia takut musuh ubah. Jadi sebab tu sahabat tanya, ya Rasulullah, lagu mana bulan ni? Oh, tanya bulan. Allah Taala jawab, Allah Taala tak cara. Sebab tu tak cara. Musuh nak ubah, kau tak ubah. Perintah Allah buat jalan. Dalam perintah Allah ada kebaikan. Allah nak kata, kul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Anak-anak bulan ni, khususnya bulan-bulan haram ni, ini waktu-waktu untuk manusia. Waktu-waktu untuk manusia. Dan juga waktu untuk buat haji. Sebab tu kata-kata anak-anak bulan ni, bulan-bulan haram ni, sebab waktu haji. Wa laysal birra bi an ta'tul buyut. Kemudian Allah Taala tegur. Ada adat jahiliah yang ada pada orang Madinah. Dan bukanlah kebaikan itu kamu mendatangi rumah melalui pintu belakang dia, tetapi kebaikan yang sebenar adalah dengan takwa. Ini Allah Taala tegur kepada kesesatan atau bid'ah yang ada di kalangan orang Madinah. Seperti mana bid'ah yang ada pada orang Mekah, tawaf telanjang, gapo tu bid'ah orang Mekah. Orang Madinah ni ada bid'ah dia. Bid'ah orang Madinah ni, tak, kalau nak pergi buat haji kan, nak pergi buat haji, dia tak boleh tubik kat pintu depan, dia kena tubik kat pintu belakang. Dia tubik kat pintu belakang. Ta'tul buyuta min zuhuriha. Ataupun nak masuk gapo dia, kalau balik daripada haji pun masuk ke pintu belakang. Ini benda-benda yang mana Allah Taala tegur. Benda-benda yang tidak ada kaitan dengan wahyu, dengan gini, yang direka oleh orang, dia rasa tak molek. Sebab zaman kita lah, kita nak faham ni, adat gapo dia jahiliah. Zaman kita lah ni dah, pak kita tak berlaku lagi. Tapi kalau tu tengok orang Turki ke, hatta orang Pakistan ke, kalau dia pergi buat, dia pergi Mekah ke tak, boleh tengok umrah lah ni. Kalau dia nak tubik Masjidil Haram ke tak, dia tak jalan ke depan, dia jalan ke belakang, jalan punggung. Dia boleh tengok lah. Dia rasa benda tu molek. Ni serupa dengan benda ni. Manusia kan bila tanpa wahyu, dia buat amalan gaba-gaba dah, dia tak sikit wahyu, dia mula reka. Dia rasa tak molek. Dia rasa tak molek. Dia masuk ke depan gitu dah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi bila nak balik kan, nak tubik Masjidil Haram kan, dia tubik ke belakang, dia jalan ke belakang. Dia jalan. Semua dia atas dasar ihtiram, hormat. Benda ni tak ada nilai. Bukan lagu tu jalan salah aja. Bukan lagu tu. Bapak tak simpan di punggung, tak simpan di punggung ke Kaabah ni, tak simpan di punggung. Dia jadi lagu tu. Manusia boleh reka. Hak ni pun gitu. Dia berandai tak boleh masuk ke pintu depan lah, kena masuk ke pintu belakang lah. Ni Allah Taala kata kebaikan bukan benda lagu tu. Kebaikan bukan pergi Kaabah, pergi tawaf Kaabah tu, nak keluar daripada masalah tu jalan ke belakang. Kebaikan bukan situ. Tapi kebaikan walakinnal birra man ittaqa. Tapi takwa, jaga perintah Allah Taala. Taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Ini takwa. Sebab Allah kata bila pergi masuk rumah, balik ke masuk ke pintu dia lah. Ada lah, setiap benda ni ada lure dia. Masuk. Tak, kita jangan kerana agama ni kita buat kepahaman kita jadi maaflah ada sebahagian kita kan. Naik kereta kan. Ni ahbab kita beli kita. Naik kereta pintu kita dia belah kanan.
Jadi nak masuk ke tak? Dia kena kaki kiri dulu. Oh dia tak sih, segala-gala kaki kanan ke tak? Oh dia masuk ke kanan. Dia jadi tahu jadi susah. Dia bukan syarat tu. Dia tak ada khilaf sunnah. Dia bukan sebab kedudukan dia lagu tu. Kena masuk ke ni. Jadi susah. Dia bukan lagu tu. Waqtul buyut min abwab ni perintah Allah. Kamu mendatangi sesuatu mengikut cara dia, lu dia. Gapo ni ada lu dia. Ni sunnah Allah, ni sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Kita jadi susah. Dia bukan lagu tu kehendak agama. Bukan gitu kehendak agama. Jadi susah. Ya nak masuk, betul dia kena cari pintu balik kiri semua. Baru dia masuk ke kanan. Bakal kita masuk ke kanan ya. Jadi tawing. Jadi musing kadang-kadang. Masalah ni dia gagah tak apa. Kalau dia tua pula ni, kalau gemuk pula susah jadi. Susah pula. Bahagia. Jadi susah tak ada pasal-pasal. Dia bukan lagu tu. Takwa bukan lagu tu. Itu tak ada kaitan bukan tu. Takwa ni yang mana berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, sunnah Nabi sesungguh ni. Ini kita reka lagu tu. Kita reka. Benar. Lepas tu kita jadi susahan. Tapi kalau dia buat atas dasar tu kita tengok kerana cinta dia mak Nabi SAW buat dengan kukan gapo-gapo ke tak. Kita tak kata gapo tapi kita ayat ni, ayat Allah Taala bagi tahu ni, waqtul buyut min abwabiha. Datang rumah kok pintu dia bukan rumah je. Mana ayat ni dengan makna sebenarnya kita buat satu mengikut sebenarnya cara dia sebenarnya. Cara orang tengok tak pelik. Uruf kita lagu mana? Uruf kita lagu mana? Tak kita ikut. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Sebab tu waqatilu fi sabilillah. Tengok Allah Taala cara kan? Waqatilu fi sabilillah. Tarik perang. Sebab apa? Tanya sebenarnya takut ni. Nak pergi nyada kita nak pergi niat haji. Demo nak pergi kita. Sebab tu Allah Taala tak cara. Allah Taala kata waqatilu fi sabilillah. Pergi, pergi. Bila mereka suruh pergi. Pergi. Dah. Apa yang ada? Sebab benar kamu bukan dengan alat kamu, benar bukan dengan bilangan kamu, benar dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala kata waqatilu fi sabilillah, berjuanglah kamu di jalan Allah. Orang yang mana menyemeri kamu, wala ta'tadu, jangan kamu melampau. Bukan melampau ni, jangan kamu jadi pengecut. Konsisten dalam Quran, i'tida dalam Quran apa dia? Tidak mahu tunduk pada perintah Allah atau tidak mahu menyempurnakan perintah Allah ni, ta'tadu. Tak ada satu ayat pun dalam Quran wala ta'tadu dengan makna jangan melampau. Tak. Dia sebenarnya tempat tu dia konsisten. Hadis Nabi gitu juga. Dia khalifah-khalifah ar-rasyidin Sayyidina Umar bila pesan jemaah-jemaah nak dihantar kan, ini perkataan yang mereka sebut kan. Tak diiringi dengan jangan kamu jadi pengecut. Jangan lari. Ta'tadu ni ke apa? Lari daripada medan perang. Tu ta'tadu. Tu lari jadi pengecut. Ini. Sebab apa? Sebab tarik supaya perang. Faqatilu fi sabilillah. Berjuanglah kamu di jalan Allah. Perangi siapa dia? Orang yang mana memerangi kamu. Jangan kamu jadi pengecut. Jangan kamu jadi pengecut. Kerana Allah Ta'ala tidak suka orang yang pengecut. Lari daripada medan perang yang Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala kita sambung sebenarnya. Nak bertanya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammad nabiy wa rasul. Alhamdulillah.